Mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis ringkasan kita pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-52, kita akan melihat kepada perbuatan ahli kitab dan juga balasannya, ya. Ini akan disentuh pada ayat 52 hingga ayat 55, bagaimana ahli kitab ini membuat perangai yang kita perlu ambil pelajaran untuk kita jauhkan. Dan pada ayat 56 hingga 57 Allah menyatakan siksaan bagi orang yang kafir dan juga pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga ayat 57. Dan diikuti pada ayat 58 hingga 59, ya, ada ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Islam, melaksanakan amanah, menyampaikan hak kepada yang berhak, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpin. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita daripada ayat yang ke-54, elakkan dengki dengan cara menghargai kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya makin belajar kitab, makin kita menghargai sunnah nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mudah berdengki. Yang kedua, tunaikan amanah kepada ahlinya walaupun si ahli yang patut menerima tidak memohon daripada kita. Dan yang ketiga, jika bertelegah, kembali kepada Allah dan Rasul sebagai sumber rujukan hukum, jangan hanya mengikut pendapat sendiri kerana itu akan memporak-porandakan keadaan. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. La'ana, perkataan ini adalah dilaknat, dikecam 41 kali diulang di dalam Al-Quran. Perkataan yang besar kerana ia mengingatkan pada kita jangan kutuk orang lain. Apabila seseorang itu berbuat sesuatu yang buruk, Allah sendiri yang mengutuk. Jadi kita jangan terlibat dalam mengutuk orang-orang ini, biarkan Allah sahaja yang menguruskan, kerana laknat ini bukan sekadar kutuk dalam perkataan, tetapi ia memberi kesan kepada bantuan-bantuan yang akan dijauhkan oleh Allah kepada orang-orang yang dilaknat ini. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak ambil sedikit masa untuk tajwid pada kali ini. Kita telah berpindah dalam bahagian apa? Sifat huruf. Makhraj dah selesai. Kita dah berkenalan tempat keluar huruf, tempat lahir huruf di mana. Sekarang kita nak tahu apakah sifat setiap huruf-huruf Al-Quran. Dan pada hari ini kita nak mukaddimahnya, pendahuluannya, apakah kelebihan kita belajar ataupun memahami sifat huruf ini. Sudah pastilah yang pertama antaranya dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama. Kan ada huruf seperti huruf dal, seperti huruf ta, seperti huruf ta. Tiga huruf ini berkongsi pada makhraj yang sama, tempat lahirnya sama, di mana hujung lidah ditekan ke gusi pengikat gigi ataupun permulaan gigi atas kita itu, berkongsi pada tempat yang sama. Kalau tak percaya, cuba kita sebut ta. Tempat ta tu kita sebut da, tempat dal tu kita sebut ta. Ta, da, ta. Da, ta, ta. Tapi hujung lidah tempat yang sama, tapi boleh keluar huruf yang berbeza. Apa yang membezakan huruf ini? Yang membezakan huruf ini adalah sifat huruf. Yang kedua apa dia? Dapat mengenal huruf yang kuat dan yang lemah. Ada huruf tu bersifat dengan kuat. Ada huruf huruf tu huruf yang lemah. Masuk lemah di sini bukan kita nak kena sebut dengan lemah. Huruf ha tu lemah ustaz. Dibaca pun bismillahirrahmanirrahim dengan lemah juga. Bukan masuk baca dengan lemah. Lemah tu kita nak elakkan lemah. Dah tahu kan huruf tu lemah kan? Jangan lemahkan huruf tu. Jelaskan huruf tu. Dan yang ketiga, dapat mengenal huruf yang tebal dan huruf yang nipis. Sifat huruf bila kita belajar semuanya akan membentuk perkataan ataupun bunyi intonasi yang cukup sedap. Tak payah belajar tarannum. Sebut sifat huruf dengan betul dulu, dia akan bunyi cantik huruf tu, tebal, nipis. Kenapa Allah tebal bunyinya? Kenapa tak nipis? Sudah pasti bila kita baca dengan sifat-sifat huruf yang betul, maka bunyi intonasi Al-Quran itu yang bertaraf mukjizat itu akan bunyi yang sedap, bunyi yang
sesuai dengan Al-Quran, dia tidak ada pada mana-mana bacaan, hanya Al-Quran Karim. Masya-Allah. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين